Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi bin Muhammad daripada Kumpulan 5 Falsafah. Tajuk kumpulan kami ialah implikasi COVID-19 terhadap pembangunan dan ekonomi negara. Saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai abstrak kajian ini. Abstrak ini terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan implikasi kajian. Bagi latar belakang kajian ini dilakukan untuk mengetahui masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat serta membandingkan tahap keuntungan dan kerugian negara semasa pandemik COVID-19 yang melanda ini. Pernyataan masalah ialah virus COVID-19 telah memberi kesan yang negatif kepada negara kerana terdapat banyak sektor yang terpaksa ditutup, dan COVID-19 ini juga kerajaan mengambil langkah serius dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti isu-isu yang berlaku. Yang kedua ialah menyatakan kesan COVID-19 terhadap bangunan dan ekonomi negara. Dan yang ketiga ialah mengamalkan budaya berfikir secara waras dan rasional. Metodologi kajian ini ialah secara kualitatif dengan menggunakan metod analisis maklumat daripada jurnal-jurnal, artikel, akhbar dan sebagainya. Hasil dari kajian ini, kita mengetahui bahawa ekonomi negara meredup daripada tahun sebelumnya dan pembangunan negara agak terbantuk. Yang terakhir ialah implikasi kajian. Implikasi kajian ini ialah dapat membantu rakyat mencari alternatif lain untuk menjana pendapatan semasa pandemik yang melanda ini, terutamanya kepada rakyat-rakyat yang kehilangan pekerjaan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ani Ikmal bin Rosman yang akan membentangkan projek kami, iaitu implikasi COVID-19 terhadap pembangunan dan ekonomi negara Malaysia. Okey, untuk pengenalan, seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 ini telah menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya dan boleh membawa maut. Kes pertama mula dikesan di Wuhan, China, dan kini virus tersebut telah merebak ke seluruh dunia, termasuklah negara Malaysia. Kesan daripada virus itu, kerajaan Malaysia telah membuat satu keputusan dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang bertujuan untuk mengurangkan penyebaran virus tersebut secara berleluasa dalam negara ini. Namun begitu, pelaksanaan PKP ini telah memberi impak yang besar kepada ekonomi negara kerana banyak sektor telah ditutup, seperti sektor pelancongan, sektor pengangkutan, dan hanya sektor yang penting seperti air dan elektrik, pos, gas, hospital atau sektor kesihatan dan makanan. Okey, antara kesan daripada COVID-19 ini terhadap ekonomi Malaysia, yang pertama, of course lah, ekonomi Malaysia telah menyusut sebanyak 17.6%. Selain itu, sektor pelancongan, perindustrian dan pengangkutan dihadkan dan ditutup. Sebagai contoh, sektor pelancongan, kerajaan telah melakukan sekatan terhadap pelancong asing dan tempatan disebabkan perintah kawalan pergerakan. Seterusnya, perindustrian, banyak kilang telah mengurangkan pekerja bagi mengikuti peraturan SOP. Manakala penerbangan ataupun pengangkutan, banyak syarikat penerbangan telah
tutup disebabkan PKP dan tidak boleh terbang keluar atau dalam negara itu sendiri. Selain itu, kesan yang ketiga yang kami dapat daripada kajian ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat, memang meningkat sangat tinggi, iaitu daripada 3.5% kepada 5.5%. Ini menurut daripada Jabatan Perangkaan. Dan akhir sekali, kesan yang terakhir ialah daripada segi sektor kesihatan, di mana sektor kesihatan terpaksa beroperasi secara maksimum bagi memastikan rantaian COVID-19 ini diputuskan dan bagi merawat mangsa-mangsa yang terkena dengan jangkitan virus ini. Disebabkan bilangan angka pesakit yang begitu tinggi telah menyebabkan sektor kesihatan memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan sektor ini akan merekrut sesiapa sahaja yang sukarela berkhidmat dalam sektor ini. Selamat sejahtera. Nama saya K7 anak lelaki Murali dan nombor kad matrik saya adalah AA201361. Sekarang saya akan sambungkan lagi bahagian pengenalan. Krisis COVID-19 yang melanda dunia telah pun membuka ruang reformasi terhadap ekonomi Malaysia. Hal ini dapat dikaitkan dengan hidangan, iaitu hidangan menjadi ruang reformasi kepada ekonomi negara. Dalam konteks ini, Shopee dan Lazada menjadi medium utama. Antara kelebihan menggunakan hidangan adalah dapat membantu memulihkan kemelesetan ekonomi dan juga dapat mengurangkan pergerakan untuk membeli barangan yang secukupnya. Selebihan itu, syarikat-syarikat kurier seperti JNT Express, Ninja Van, Pos Laju dan DHL telah pun mendapat permintaan yang sangat tinggi disebabkan pembelian secara dalam talian semakin meningkat dalam pandemik ini. Kerajaan juga telah membantu rakyat Malaysia dengan menyalurkan pelbagai bantuan. Bantuan seperti bantuan prihatin rakyat iaitu BPR, pengeluaran KWSP, pengurangan bil elektrik, program e-Belia dan juga penghapusan GST. Bantuan-bantuan ini dapat memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia, tapi terutamanya golongan B40 dan juga mereka yang bekerja dengan pendapatan harian. Bahagian pembincangan bagi implikasi COVID-19 terhadap pembangunan dan juga ekonomi negara. Kaedah kajian dijalankan secara atas talian dengan mencari maklumat melalui jurnal, artikel, rujukan dari internet serta borang soalan sindik yang telah diedarkan bagi mendapatkan respon daripada orang ramai, dan juga borang soalan sindik sebagai medium utama untuk mengumpul data dan juga menganalisis pendapat orang ramai terhadap kajian ini. Analisis kajian bagi objektif kajian yang pertama adalah menyatakan kesan COVID-19 terhadap pembangunan dan juga ekonomi negara. Antara kesan COVID-19 terhadap pembangunan dan juga ekonomi negara ialah ekonomi negara yang semakin merosot dan juga bilangan pekerja yang kehilangan kerja semakin meningkat. Perkara ini telah dipersetujui oleh responden yang telah menjawab borang soalan selidik yang telah diedarkan dan juga melalui maklumat yang telah dicari di internet. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti isu-isu yang berlaku berkaitan dengan pembangunan dan ekonomi negara yang semasa wabak COVID-19 ini melanda. Antara isu-isu yang berlaku semasa wabak COVID-19 ini melanda ialah terdapat beberapa sektor ekonomi yang terpaksa ditutup buat sementara waktu untuk memulihkan negara daripada wabak COVID-19 ini. Perkara ini telah menyebabkan sektor ekonomi tersebut mengalami kerugian yang sangat besar sehingga majikan terpaksa memberhentikan pekerjanya untuk mengurangkan beban kerugian yang mereka alami. Perkara ini telah menyebabkan kadar pengangguran yang semakin tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia, dan juga perkara ini telah dianalisis melalui data-data yang telah dicari dan juga data-data yang telah diterima daripada responden yang telah menjawab borang soalan sindik yang telah diedarkan. Objektif kajian yang ketiga ialah mengamalkan budaya berfikir yang mengenai implikasi pandemik COVID-19
dengan tenang dan juga matang. Melalui perorangan soal sidik yang telah diedarkan, data telah dikumpul dan juga dianalisis mengenai pendapat responden terhadap kajian ini, dan juga responden dilihat menjawab perorangan soal sidik ini dengan sangat tenang dan juga matang, tidak menunjukkan sebarang ketidakpuashatian mereka terhadap sesuatu perkara, dan perkara ini telah membuatkan penganalisisan data mudah dan juga data yang dikumpul dapat digunakan dalam laporan ini. Hubung kait kajian dengan isu falsafah, di mana kajian ini dijalankan bertujuan untuk melatih kita berfikir dengan baik dalam menyelesaikan sesuatu masalah walau apa juga keadaan kita berada. Dan juga kaedah berfikir ialah topik 3 iaitu logik, di mana bagi kajian ini logik yang terlibat ialah logik abduksi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana COVID-19 memberi implikasi kepada pembangunan dan ekonomi negara, sama ada implikasi yang negatif maupun implikasi yang positif. Hasil dan implikasi kajian, di mana hasil bagi dapatan kajian ini ialah kita dapat lihat bahawa isu COVID-19 ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada pembangunan dan ekonomi negara, dan juga memberi kesan kepada rakyat, terutamanya mereka majoritinya kehilangan punca pendapatan, terutamanya peniaga-peniaga kecil yang terpaksa menutup perniagaan mereka buat sementara waktu kerana mengalami kerugian yang sangat besar semasa wabak ini melanda. Dan juga kita dapat lihat langkah yang kerajaan ambil untuk membantu mereka dengan menyalurkan bantuan seperti e-belia dan juga prihatin. Dan kita dapat lihat bahawa bantuan-bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban rakyat walaupun sedikit yang telah terjejas akibat daripada wabak COVID-19 ini melanda. Dan juga implikasi kajian bagi kajian ini ialah dapat melihat langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat, seperti bantuan yang dihulurkan kepada peniaga kecil dan sebagainya, dan juga alternatif lain yang diambil oleh peniaga untuk meneruskan perniagaan mereka. Contohnya meneruskan perniagaan mereka secara atas talian untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Dan juga inisiatif yang diambil oleh kerajaan bagi memulihkan ekonomi negara dengan meredakan aliran tunai dan memberi sokongan kepada individu yang terjejas, antaranya peniaga-peniaga kecil, agar mereka meneruskan perniagaan mereka dan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Secara kesimpulannya, kajian ini menjelaskan bahawa dengan wujudnya pandemik COVID-19, ia telah memberi impak yang sangat besar terhadap pembangunan dan ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan tahap keuntungan dan kerugian negara semasa tahun bermulanya dilanda wabak dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semasa tempoh pandemik, pihak kerajaan telah pun menyalurkan pelbagai jenis bantuan kepada masyarakat untuk meringankan beban yang perlu ditanggung oleh mereka demi kelangsungan hidup. Antara jenis bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan ialah seperti e-belia, prihatin, aisinar dan penjana. Disebabkan wabak COVID-19 ini, terdapat beberapa sektor yang turut terjejas yang telah mengakibatkan punca pembangunan dan ekonomi negara tidak bertumbuh dengan pesat. Contoh sektor yang terjejas ialah sektor perindustrian, kerana penutupan operasi bangunan perindustrian seperti kilang dan pusat pemprosesan. Apabila kilang-kilang tidak beroperasi, ia akan memberi risiko kepada pekerja untuk diberhentikan. Sekaligus, ia akan menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran negara. Perkara ini atas faktor
kebanyakan majikan terpaksa mengambil tindakan drastik untuk memberhentikan pekerja sedia ada mereka demi untuk mengurangkan kerugian dan menjimatkan kos operasi syarikat. Jadi, untuk membendung wabak COVID-19 di negara, terdapat pelbagai cadangan yang boleh diketengahkan untuk menangani wabak ini. Contoh cadangan bagi membendung wabak COVID-19 ialah semua pihak perlu bertanggungjawab, tidak kira golongan kerajaan maupun rakyat marhin, untuk mematuhi SOP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan. Ini kerana terdapat beberapa isu yang timbul sepanjang tempoh pandemik, iaitu golongan kerajaan dikatakan seperti mendapat layanan yang berbeza berbanding rakyat marhin. Jadi apabila semua pihak bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing, ia akan dapat mengelakkan terjadinya double standard antara satu sama lain dalam usaha untuk memulihkan dan meningkatkan semula ekonomi negara. Jadi kesudahannya, COVID-19 akan dapat dikekang dan dapat merekodkan bilangan kes aktif jangkitan yang paling minimum. Akhir kata, sektor ekonomi akan dapat dibuka semula sekaligus mampu memulihkan dan meningkatkan semula pembangunan dan ekonomi negara.